Hai, Assalamualaikum semua. Cikgu harap semua sihat hari ni. Okey, baik. Untuk hari ni, kita nak sambung lagi pelajaran kita untuk matematik tahun 5 di bawah tajuk pecahan. Dan hari ini kita nak belajar tajuk darab pecahan. Okey, cikgu tahu seminggu lepas pun kita dah belajar darab pecahan. Tapi minggu lalu kita belajar darab pecahan dengan nombor bulat. Untuk hari ini kita nak darab pecahan dengan pecahan dan juga kita nak tengok darab pecahan dengan nombor bercampur. Okay, baik. Untuk objektif kita pada hari ini, kita nak mendarab pecahan dengan pecahan atau nombor bercampur dengan betul. Okay, baik. Kita tengok contoh yang pertama. 4/5 darab 2/3. Okey, untuk soalan ni, dia pecahan darab dengan pecahan. Jadi, apa yang perlu kita buat ialah darab pengangka dengan pengangka. Okey, dia tak sama tau dengan tambah dan tolak pecahan. Yang mana kita kena samakan penyebut. Tak perlu untuk darab, kita tak perlu samakan penyebut. Kita terus darab pengangka dengan pengangka. Okey, pengangka dengan pengangka yang ini 4 dengan 2 dan juga darab penyebut dengan penyebut. Okey, 5 dengan 3. Okey, so kita darab 4 darab 2, 5 darab 3. Kita akan dapat 8/15. Okey, 4 darab 2, 8. 5 darab 3, 15. Okey, baik. Jawapan tadi, jawapan 8/15 tu, pastikan mesti dalam bentuk pecahan wajar. Okey, baik. 8/15 ni dah memang wajar lah sebab pengangka mesti lebih kecil daripada penyebut. Baru dikatakan dia ialah pecahan wajar. So, jawapan juga mesti dalam bentuk termudah. Jadi, ini dalam bentuk yang paling mudah. Inilah jawapan yang terakhir sekali. Okey? Baik, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita ada 1/3/7 darab dengan 3/4. Okey, soalan ni dia lain sikit daripada soalan yang pertama tadi. Yang mana soalan yang ini, dia ada nombor bercampur. Okey, nombor bercampur ni nombor bulat dengan pecahan wajar. Dia gabungkan, dia combine. Sebab tu kita panggil dia nombor bercampur. So, kalau dia ada 1/3/7, dia ada nombor bercampur macam ni, perkara pertama yang kita kena buat ialah tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Jadi 1/3/7 ni kita kena tukar kepada pecahan tak wajar. Macam mana? Tak ingat lah cikgu. Yang tak ingat, okay, cikgu tunjuk semula macam mana nak tukar kepada pecahan tak wajar. Kita kena darab dulu. 1 darab dengan 7. Okay, 1 darab dengan 7 dapat 7. 7 dah simpan dalam kepala dulu. Okay, lepas tu tambahkan dengan pengangka dia 3. 7 tadi yang kita simpan dalam kepala, tambah dengan 3. So, kita akan dapat 10. Okay, 10/7 darab dengan 3/4. Okay, 10/7 darab dengan 3/4. Okay, lepas kita dah dapat macam ni, kita dah tulis balik 10/7 darab 3/4. Barulah kita darab pengangka dengan pengangka, 10 dengan 3. Darab penyebut dengan penyebut, 7 dengan 4. Lepas tu kita darab lah, 10 darab 3 dapat 30. 7 darab 4 dapat 28. Jadi kita dapat 30/28. Okey, jawapan mesti dalam pecahan wajar. Okey, 30/28 dia bukan pecahan wajar sebab pengangka lebih besar daripada penyebut. Okey, jadi kita kena tukarkan 30/28 ni kepada nombor bercampur. Okey, kena tukar kepada nombor bercampur. Macam mana? Okey, kalau tadi kita tukar kepada pecahan tak wajar, sekarang kita nak tukar kepada nombor bercampur. Jadi 30 mesti kita kena bahagi dengan 28. Jadi 1 tolak, kita akan dapat jawapan dia 1 baki 2 kan. Okey, jadi kita nombor bercampur dia akan dapat 1, 2/28. 1 tu jawapan yang dekat atas tu. 2 ialah baki per 28, cikgu tak tukar. Per tu mesti sama. Okey? Baik, selepas itu, pastikan jawapan mesti dalam bentuk termudah. 1, 2/28, dia masih boleh dibahagi dengan sifir 2.
Jadi 2 bahagi 2, 1. 28 bahagi 2, 14. Jadi kita akan dapat jawapan akhir sekali 1/14. Baik, kita tengok contoh yang terakhir. Untuk contoh yang terakhir, kedua-duanya adalah dalam nombor bercampur. Okey, tapi penyebut dia sama. Okey, sama juga, dia tak perlu samakan penyebut ke apa, tak payah. Kita hanya tukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey, macam mana cikgu ajar tadi? Okey, nombor bulat darab dengan penyebut tambah dengan pengangka. So, untuk yang nombor bercampur yang pertama, kita akan dapat 2 darab 6, 12 tambah 5, 17 per 6 darab dengan 1 darab 6, 6 tambah 1, 7 per 6. Okay, jadi kita dapat 17 per 6 darab 7 per 6. Okay, so sekarang darab pengangka dengan pengangka. 17 darab 17. 17 darab 17. 17 darab 7. Darab penyebut dengan penyebut. 6 darab 6. Okey, tapi masalah sekarang saya tak ingatlah cikgu 17 darab 7 ni buat macam mana. Tak tahu, sifir sampai 12 je. Tak ada masalah, kita boleh buat dalam bentuk lazim. 17 darab 7. Okey, 7 darab 7, 49. 1 darab 7, 7. Tambah 4, 11. So, kita akan dapat 119 per 36. Tak ada masalah. Benda ni kita boleh buat. Okay? Jangan guna kalkulator awak. Okay. Cuba kita kira secara manual. Okay? Belajar kira manual. So, 119 per 36. Untuk 6 darab 6, cikgu tak buatlah dalam bentuk lazim. Sebab awak kan dah hafal sifir 6, kan? Betul tak? Okay. Lepas tu kita dapat. Dah dapat dah 119 per 36. Okey, jawapan tadi mesti dalam pecahan wajar. Okey, 119 ni per dengan 36, dia bukan dalam dia bukan pecahan wajar, dia pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar mesti tukar kepada nombor bercampur. So 119 mesti bahagi dengan 36. Ya Allah, tak ingat macam mana nak, kita tak tahu dah cikgu macam mana nak buat ni, nak bahagi dengan 36. Okey, kita buat sifir 36. Okey, buat sifir 36, awak tengok. Cikgu buat sampai 144 je. Sebab kita punya nombor sampai 119. Tengok yang paling hampir dengan 119 ni ialah 108. Jadi 116 tu tadi kita tolak dengan 108. Kita dapat di nombor yang ketiga, kita letak kat atas lah. 3 baki 11. Okey, 3 baki 11. Jadi kita akan tukar kepada nombor bercampur. Kita akan dapat 3, 11 baki itu tadi per 36. Okey, pastikan jawapan dalam bentuk yang termudah. Jadi yang ini yang paling mudah lah sebab dalam sifir 11 tak ada 36. Sifir lain pun memang tak ada dalam 36. Macam sifir 2 tak boleh sebab dalam sifir 2 tak ada nombor 11. Okey, jadi biarkan saja, itulah jawapan dia yang paling akhir. Baik, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap awak faham. Semoga bermanfaat. Kalau tak faham, tolong tanya cikgu. Okey, terima kasih.